Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min majmu'atil awal sawfa nuqaddimu wa munaqashatu 'anil mawdu' hadis sahih fi ulumul hadis fi kitab Mustalahul Hadis biqalami Dr. Mahmud At-Tahan. Nabda min safhah 43 إلى 53 فقط. إن شاء الله هذه المناقشة تسهيل فهمنا إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Nur Aiman bin Zulkifli, nombor metrik 056421. Al-Khabar Al-Maqbul. Wa fihi maqsidani. Al-maqsidul awal aqsamul maqbul. Al-maqsidul tsani taqsim al-maqbul ila ma'mulin bih wa ghairi maqbul bih. Al-maqsidul awal aqsamul maqbul. Yuqsamu al-khabru al-maqbul binisbatin ila tafawuti maratibihi ila qismaini ra'isaini huma sahih wa hasan wa kullun minha yuqsamu ila qismaini far'iyaini huma li zatihi wa li ghayrihi fata'ulu aqsamul maqbul fi nihayati ila arba'ati aqsam hiya sahih li zatihi, sahih li ghayrihi, hasan li zatihi wa hasan li ghayrihi. As-sahihu ta'rifuhu fil lughah. As-sahihu iddu sakin wa huwa haqiqatun fil ajsam majazun fil hadis wa sa'ir al-ma'ani. Ta'rifi istilahan ma ittisal sanaduhu binaqli al-adli ad-dabit an mislihi ila muntahahu min ghairi shuzuzin wala illah. Syarah at-ta'rif. Ihtimal at-ta'rif sabiqu ala umur yajibu tawafuruha hatta yakunu al-hadithu sahiha wa hadha al-umur hiya ittisal as-sanad wa ma'nahu anna kulla rawin min ruwatihi qad akhazuhu mubashiratan aman fawqahu min awwali sanad ila muntahahu. Thani adalatu ruwah ayya anna kulla rawin min ruwatihi ittisafa bikaunihi musliman balighan aqilan ghaira fasik wa ghaira mahrumi al-muru'ah. Salis dabtu ar-ruwah ay anna kulla rawin min ruwatihi kana taman dabit imma dabtu sadrin wa imma dabtu kitab. Arba'ah adamu shuzuz ay an la yakuna al-hadis syazan wa shuzuz huwa mukhalafatu as-siqah liman huwa awsaq minhu. Khamsah adamul illah ayu an la yakuna al-hadisu ma'lulan wal illah sabab ghamidun hafiyun yaqdahu fi sihhatil hadis ma anna az-zahir salamah minhu. Syurutuhu tatabayyanu min syarah at-ta'rif anna syuruta as-sahih allati yajibu tawafuruha hatta yakuna al-hadisu sahihan khamsah wa hiya ittisalus sanad, adalatu ruwah, dabtu ruwah, adamul illah wa adamu shuzuz. Fa iza iftalan syartun wahidun min hadhihi syuruti al-khamsah fala yusamma al-hadisu hina idzin sahihan. طيب أتصل من أقسام الحديث الصحيح على مثاله حديث صحيح. طيب هذا كما مبين هذا حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ما
فيما أخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في مغرب بالطور. طيب هذا حديث صحيح، ولكن ما سبب هذا الحديث صحيح؟ لأن طيب هذا 5 من شروط حديث صحيح. طيب أولا سنده متصل، إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه، وأما أن عنه مالك وابن شهاب ابن جبير فمحمولة على اتصال لأنهم غير مدلسين. Yang disampaikan ini ialah dia kata dia meriwayatkan hadis ni semuanya bersanadnya bersambung, di mana mereka meriwayatkan hadis ni dengar daripada syekh mereka, contohnya Malik, Ibn Shihab, Ibn Jubair. Termasuk juga mereka ini tidak menipu, orang yang bermudalisin. Mereka ni tak menipu. Mudalisin tu maksudnya menipu lah. Mereka tak menipu lah. InsyaAllah ulama-ulama kita, InsyaAllah yakin semuanya tak menipu, kerana mereka ingin membela agama kita, InsyaAllah. Tayyib. Yang kedua dan ketiga sekali, poin sekali ialah adil dan dhabit. Wahadhi awsafahum indal ulama' jarh wa ta'dil, di mana dia kata disepakati oleh ulama' jarh wa ta'dil, mengatakan mereka ini adil dan dhabit. Yang pertama Abdullah bin Yusuf thiqah muttaqin. Yang dimaksudkan thiqah muttaqin itu, ya thiqah ialah yang dipercayai lah, dan muttaqin itu yang cermat ataupun yang berhati-hati dalam melakukan sesuatu, khususnya dalam bab ilmiah. Malik bin Anas, Imam Hafiz. Beliau ialah imam dan juga hafiz. Ibn Shihab, mereka ni faqih, beliau faqih dan juga hafiz, muttafiq ala jalalatihi wa itqanihi. Dia ni faqih dan juga hafiz dan juga dipercayai ataupun kita kata disepakati tentang kehebatannya. Dia ni faqih. Patut dalam doa kita selalu Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Kita yang doa yang boleh kita amalkan, tak panjang, supaya kita faqih dalam menuntut ilmu-ilmu yang kita belajar hari ini. Muhammad bin Jubair thiqah yang dipercayai, dan Jubair bin Mut'im yang dikenali sebagai sahabi. Tayyib. Ghairu syaz, tiba-tiba tiada syaz idza lam yu'aridu ma huwa aqwa minhu. Ya, kerana tidak ada pertentangan dengan yang meriwayatkan hadis yang lain. Maknanya tiada pertentangan. Kalau ada pertentangan, tidak akan jadi hadis sahih. Ada mu'illah laisa fihi illatun min ilal. Maknanya tiada illah ataupun tiada kecacatan pada hadis tersebut, maupun pada matan dan juga maksud hadis itu. Jadi dah cukup 5 ni, maka hadis itu akan jadi hadis sahih, InsyaAllah. Hukmuhu, apakah hukum kita dengan hadis sahih ni? Wujub amalu bihi bi ijma'i ahli hadis wa man ya'taddu bihi min usulin wal fuqaha. Di mana sini dikata wajib beramal dengan hadis ini, mana ulama pun bersepakat mengatakan wajib beramal, termasuk juga usul wal fuqaha, mana hadis ulama usul dan fiqh pun mengatakan wajib. Namun kita pada hari ini sibuk duk kata pergi ke layan ke hadis maudhu' ke hadis dhaif khususnya. Kata hadis ni kenapa hadis dhaif, boleh ke beramal dengan hadis dhaif, sedangkan hadis sahih ni wajib kita beramal, namun tak perlu kita sibuk je. Gitu lah. Ini kita
Sudahlah dia. Bahawa hadis sahih, banyak hadis sahih yang boleh kita amal. Manakala kalau bab hadis doa itu mungkin dalam fadail amal saja, tapi hari ini membahaskan tentang hadis sahih saja. Kedua, fahuwa hujjatu min hujaji syar'i, di mana boleh berhujah atau menjadikan kata hujah yang kuat dalam perdebatan. Misalnya kalau ada orang yang bertanya apakah dalil ataupun bukti, kita boleh jawab menggunakan hadis sahih, tidak ada masalah. Ketiga, la yasa'u al-muslim tarku amalu bihi, mana dikata umat Islam, kita khusus, kita lah umat Islam, Nabi Muhammad SAW tidak boleh meninggalkan daripada mengamalkan hadis ini. Itu hukumnya. Last but not least, biarlah muradu biqaulihim hadza hadis sahih atau hadza hadis ghairu sahih. Di mana bagaimana kalau ada orang datang kepada kita kata, bagaimana nak kata ini hadis sahih? Kita bagaimana akan berkata hadis ini bukan hadis sahih? Baik. Kalau kata hadza hadis sahih, kalau ditanya macam mana kamu tahu hadis ini sahih? Kita jawablah anna syurutu khamsah sabiqah qad tahaqqaqat fihi, di mana dikata hadis ini mempunyai 5 tadi lah, yang sanad bersambung, dhabit, adil, tiada syadz dan tiada illah. Kita jawab ada 5 tu. Kalau cukup 5 tu, maka hadis itu sahih lah. Melainkan kalau kita rasa tak betul tu, hebat sangatlah kalau kita kata tak betul kan. Kalau kita ni ulama mujtahid, bolehlah kata ini tak betul, sanad tak bersambung. Kita ni akhir zaman ni, kita mengikut sajalah ulama-ulama yang telah menyusun hadis-hadis tersebut. Dan bagaimana pula jika ditanya, bagaimana kamu tahu hadis ini bukan hadis sahih? Kita berjawablah annahu lam tahaqqaqu fi syuruti sihhati khamsah sabiqah, di mana kita jawab kalau tak cukup yang 5 tadi, maka hadis ini bukan hadis sahih. Tapi jika ditanya juga, macam mana kalau hadis sahih tu boleh tak jadi hadis sahih tu tak jadi hadis sahih, ataupun hadis yang tak sahih tu boleh jadi hadis sahih ke tak? Kita tengok keadaan. Misalnya hadis sahih tu dia tidak mestinya hadis sahih selamanya. Kalau tiba-tiba dikaji semula dan dijumpai ada masalah tentang 5 yang tadi pada hadis tersebut, dia boleh jadi bukan hadis sahih. Tapi siapalah yang boleh buat macam tu? Hebatlah. Kalau dia jumpalah. Tapi sekarang ni ulama-ulama kita dah hebatlah, susah memang. Mereka ni dipercayai semua. Melainkan kita ni rasa kita ni hebat, kita pergilah tukar hadis kalau boleh. Sekian, saya rasa itu saja bagi saya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ruzaimi bin Rusli. Raqam at-talib 0 5 6 4 3 6 8. ما هو أول مصنف في الصحيح المجرد؟ أول مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وهما أصح الكتاب بعد القرآن. وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابهما بالقبول. ألف أيهما أصح، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد، وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصادا وأوثق رجال. هل استوعب الصحيح أو التزمه؟ لم يستوعب البخاري ومسلم صحيح في صحيحهما ولا التزمه. Aduh, awak dah tak mampu. Dah nak berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ruzaimi bin Rusli. Raqam at-talib 0 5 6 4 3 6 8. ما هو أول مصنف في صحيح المجرد؟
أول مصنف في صحيح المجرد هو صحيح البخاري ثم صحيح مسلم وهما أصح كتاب بعد القرآن وقد أجمعت الأمة على تلقي كتابهما بالقبول. ألف أي هما أصح والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائد وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصادا وأوثق رجال. ب هل استوعب الصحيح أو التزمه؟ لم يستوعب البخاري ومسلم الصحيح في صحيحهما ولا التزم. جيم هل فاتهما شيء كثير أو قليل من صحيح؟ واحد قال حافظ ابن الأخرم لم يفتهما إلى القليل وأنكر هذا عليه. اثنان وصحيح أنه فاتهما شيء كثير فقد نقل عن بخاري أنه قال وما تركت من صحيح أكثر وقال أحفظ ماء 1000 حديث صحيح ومأتي 1000 حديث في الصحيح. دل كم عدة أحاديث في كل منهما؟ واحد البخاري جملة ما فيه 7000 و275 حديثا بالمكررة وبحذف المكررة 4000. مسلم جملة ما فيه 12,000 بالمكررة وبحذف المكررة نحو 4000. أين نجد بقية الحديث الصحيح التي فاتب البخاري ومسلم؟ واحد نجدها في الكتاب المتعمدة مشهورة كصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن 4 وسنن الدارقطني وغيرها. اثنان ولا يكفي وجود الحديث في هذه الكتاب بل من تنصص على صحته إلا في الكتاب من شرط اختصار على الإخراج الصحيح كصحيح ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد النجوان بن الرسلي، رقم الطالب 056496. إن شاء الله اليوم أنا أبحث تحت الموضوع حديث الصحيح. طيب، الآن السؤال الأول: هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ Baik, soalan yang pertama, adakah diputuskan mana-mana sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak? Maka faljawab hadha soal, maka jawapan bagi persoalan ini ialah al-mukhtaru annahu la yajzum fi isnadi annahu asihhul asanid mutlaqan. Mengikut pendapat-pendapat yang terpilih, tidak boleh diputuskan mana-mana sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak. Kerana tafawut maratibus sihah mabni ala tamkin kerana tafawut maratibus sihah mabni ala tamkin isnad min syurutis sihah. Kerana perbezaan tingkatan kesahihannya berdasarkan kepada kemampuan sanad untuk memenuhi syarat sahih sesuatu hadis. Baik, wazahir anna kullu imamur rajih ma qawiyya indahu. Setiap imam hadis mengunggulkan hadis yang menurutnya adalah yang paling kuat. Faman tilkal aqwal an asihhuha. Beberapa pendapat mereka mengenai sanad yang paling sahih antara lain, iaitu yang pertama Malik an-Nafi' an Ibn Umar, ruwiya dzalika anil Bukhari, iaitu Malik daripada Nafi' daripada Ibn Umar, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa thaniyan Ibn Sirin an Abidah an Ali, ruwiya dzalika an Ibn al-Madini wal Falasi. Yang kedua Ibn Sirin daripada Abidah dan daripada Ali, diriwayatkan daripada
Ibnul Madini dan Falasi. Wathalithan Az-Zuhri an Salim an abihi. Ruwiya dhalika an Ishaq bin Rahawayh dan wa Ahmad. Yang ketiga Az-Zuhri daripada Salim dan daripada ayahnya Abdullah ibn Umar. Ruwiya dhalika an Ishaq bin Rahawayh wa Ahmad. Dan riwayatkan itu daripada Ishaq bin Rahawayh dan Ahmad. طيب الآن السؤال الثاني. الكلام على مستدرك الحاكم والصحيح ابن خزيمة والصحيح ابن حبان. Baik, yang kedua tanggapan terhadap al-Mustadrakul Hakim, Sahih Ibn Khuzaimah dan Sahih Ibn Hibban. طيب الآن الأولا المستدرك الحاكم هو كتاب ضخم من كتاب الحديث ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخان أو على شرط أحدهما ولم يخرجها. Okey, baik. Yang kitab yang pertama Al-Mustadrak, iaitu karangan Imam Al-Hakim. Huwa kitabun dukhman. Ia adalah kitab yang paling besar min kitabil hadis, daripada kitab-kitab hadis. Zakara mu'allafahu fihi al-ahadis. Penyusunnya menyebutkan bahawa dalam kitabnya terdapat hadis-hadis sahih menurut Asy-Syaikhani, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, au ala syartin ahaduma wa lam yakhrijuha, atau menurut syarat salah seorang antara keduanya. Maksudnya mesti ada salah seorang daripada antara Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Maksudnya riwayat mereka di antara Imam Bukhari ataupun Imam Muslim ataupun kedua-duanya sekali. طيب الآن كتاب الثاني صحيح ابن حبان. هذا الكتاب ترتيبه مخترع فليس مرتبا على الأبواب وعلى المسند. Okey, baik, kita terus kepada kitab yang kedua, iaitu Sahih Ibn Hibban. Kitab ini belum disusun secara sistematis, dan juga tidak disusun dalam bab-bab, dan juga tidak disusun dalam berdasarkan kitab-kitab musnad. Okey, wathalithan Sahih Ibn Khuzaimah, dan kitab yang ketiga adalah kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Kitab ini huwa a'la maratibatu min sahihi Ibn Hibban. Kitab ini lebih tinggi martabatnya daripada Sahih Ibn Hibban. طيب الآن السؤال الثالث. Baik, sekarang soalan yang ketiga. ما هو المحكوم بصحته مما رواه شيخان. Riwayat Bukhari dan Muslim yang manakah dihukumkan sebagai sahih? Maka jawapannya, fama al-hadis mahkum bi sihhatiha wallati talqatuha al-ummah. Maka hadis-hadis yang manakah dihukumkan sebagai sahih dan diterima oleh umat? Jawapannya adalah innama riwayahu bil isnad muttasil fahuwa mahkum bi sihhatihi. Jawapannya ialah hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung itulah dihukumkan sebagai sahih. Di dalam Sahih Muslim hanya ada sebuah hadis dalam bab at-tayammum yang tidak diriwayatkan secara mausul, iaitu bersambung. Maka hukumnya adalah seperti berikut. Fa hukmuhu kama yali. Yang pertama bisiratul jazam mislu qala amara dzakara fahuwa hukmu bisihhatihi anil mudhafun ilaih. Yang pertama dengan siratul jazam, mislu qala, sebagai contoh, qala berkata, amara menyuruh, zakara menyebut, dan fahuwa hukum bisihhatihi anil mudhafun ilaih, maka ia dihukumkan sebagai sahih daripada orang yang disandarkan kepadanya hadis itu. Yang kedua, lam yakun fihi jazam mislu yarwi yuzakkar yahki falaysa fihi hukum bisihhatihi anil mudhafun ilaih.
Yang kedua, lam yakun, jika hadis itu dengan lafaz yang tidak pasti seperti diriwayatkan daripada, disebutkan dan diceritakan, maka ia tidak dihukumkan sebagai sahih. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah perbahasan seterusnya disambung oleh rakan saya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Ahmad Haris bin Beli 056024. InsyaAllah sekarang kita sambung pada bab Al-Mustakhraj ala Sahihaini. في موضوع المستخرج هو أن يأتي المصنف إلى الكتاب من كتاب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في الشيخ أو من فوقه. طيب. Kitab pada tajuk mustakhraj ini, kita faham bahawa mustakhraj ini merupakan daripada asal ialah kalimah kharaja, itu keluar. Jadi di mana pada maksud pada perbincangan maudhu mustakhraj ini di mana seseorang mengeluarkan beberapa hadis daripada kitab Sahihaini, daripada Bukhari dan Muslim. Dia keluarkan hadis daripada kitab Sahihaini dan dia susun semula satu kitab yang baharu. Kitab yang baharu ini kita namakan sebagai mustakhraj. Keluaran daripada hadis daripada Sahihaini. Tapi sanad dia atas sanad dia sendiri, iaitu bi asanid li nafsihi, dan dia fayajtami'u, dia mengumpulkan, dia menghimpunkan tersebut bersama dengan syekhnya ataupun min fawqahu, ataupun lebih tinggi, lebih mulia daripadanya. Macam itulah. Itu daripada perbincangan mustakhraj. Sekarang kita masuk pula syarh mustakhraj ala Sahihaini. Okey. Awalan mustakhraj li Abi Bakar Ismail ala Sahih al-Bukhari. Al-Sani mustakhraj li Abi Awanata Isfarini ala Sahih al-Muslim. Wa al-Salis mustakhraj li Abi Na'im al-Sabihani ala kulli minhuma min Sahih Bukhari wa Muslim. Maksud di sini adalah ini merupakan antara kitab yang masyhur dalam kalangan mustakhraj. Antara dia ialah iaitu kitab mustakhraj li Abi Bakar Ismail, daripada dia ambil daripada kitab Sahih Bukhari. Lepas tu adalah daripada li Abi Awanata Isfarini, daripada Abu Awanah, daripada Abu Awanah Al-Isfirayaini. Dia ambil daripada Sahih Muslim dan keluarkan kitab yang mustakhraj yang baharu. Lepas tu daripada mustakhraj susunan Abu Nuaim bin Isbahani, daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dia keluar daripada susunan Abu Nuaim al-Isbahani, dia keluarkan kitab daripada Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian dia susun kitab baharu yang kita panggil sebagai mustakhraj. Baik. Sekarang kita masuk ke bab seterusnya, iaitu hal tazama asbahu mustakhraj fiha mawafiqata as-sahihaini fi al-alfaz. Lam yaltazim musannifuha muwafaqatuhuma fil alfaz, li'annahum innama yarwuna alfaz allati wasalatuhum fi tariqi syuyukhihum, lizalika faqad hasala fiha tafawutun qalilun min ba'du alfaz. Jadi dalam persoalan ini kita nak menanyakan sebenarnya, adakah boleh penyusun kitab mustakhraj ini mensesuaikan lafaz-lafaz hadis pada kitab mustakhraj dia dengan kitab-kitab dengan hadis pada Sahihaini. Okey. Jadi apa jawapannya ialah, sebenarnya tidak semestinya kitab penyusun kitab mustakhraj ini menyuaikan lafaz-lafaz hadis. Saya ulang balik, lafaz-lafaz hadis yang ada pada kitab mustakhraj tersebut dengan lafaz hadis daripada kitab Sahihaini. Ini disebabkan mereka meriwayatkan lafaz-lafaz hadis tersebut berdasarkan jalur mereka sendiri ataupun jalur daripada guru-guru mereka.
Jadi terdapat perbezaan kecil dari segi lafaz antara hadis dalam kitab mustakhraj dengan dengan hadis dalam kitab sahihaini. Saya ambil contoh dari kitab al-mustakhraj daripada Abu Nu'aim Isbahani tadi, di mana beliau mengeluarkan hadis daripada Sahih Bukhari dan Muslim dan menyusun kitab yang baru yang kita panggil al-mustakhraj. Jadi tak semestinya hadis yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim Isbahani daripada Sahih Bukhari dan Muslim tadi, boleh sesuaikan lafaz tersebut daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim, kerana jalur daripada lafaz tersebut adalah daripada dia sendiri dan guru-gurunya. Sebab itu wujudnya ada sedikit perbezaan lafaz. Tapi tidak semua hadis, mungkin hanya hadis-hadis tertentu yang boleh kita tahu kemudian nanti. Boleh cek sendiri. Okey. Kita masuk bab seterusnya, iaitu hal yajuzu an nanqula minhuma hadisan wa na'zuwaru ilaihuma. Bina'in ala ma taqaddim fala yajuzun li syekhisin an yankila min al-mustakhraj aw al-kitabin al-mazkurati inafan hadisan wa yaqulu rawahu al-Bukhari aw Muslim ila bi ahadin amrayni. Awalan an yuqabil al-hadisa birawayatihim as-sani aw yaqula sahibul mustakhraj aw musannif akhrajahu bil lafzi. Jadi dalam persoalan ini kita membincangkan adakah dibolehkan kita mengambil hadis daripada kitab mustakhraj tadi, kita sandarkan hadis tersebut dari kitab sahihaini. Contoh adalah tadi daripada kitab Abu Nu'aim, kitab mustakhraj Abu Nu'aim. Lepas tu kita nyatakan hadis dalam kitab mustakhraj tadi kita sandarkan dengan kitab daripada Bukhari dan Muslim. Adakah boleh? Jawapannya berdasarkan perenggan ini, iaitu tidak boleh sebenarnya kita menyandarkan satu hadis daripada kitab mustakhraj dengan kitab sahihaini. Kerana apa? Kerana tadi kan ada sedikit perbezaan lafaz daripada hadis mustakhraj dan hadis sahihaini. Jadi hukum tidak boleh menyandarkan kecuali jika memenuhi salah satu daripada dua perkara tersebut, iaitu pertama adalah hadis daripada kitab mustakhraj tersebut diterima oleh pengriwayatan Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di mana kitab mustakhraj tersebut menyatakan bahawa akhrajahu bilafzihi, dia menyatakan bahawa hadis yang dikeluarkan daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim tersebut adalah sama lafaznya dengan lafaz dalam kitab mustakhraj dia. Contoh dia, lafaz dalam kitab mustakhraj dan Sahih Bukhari Muslim tersebut tiada perbezaan. Maka bolehlah kita menyandarkan hadis tersebut dalam kitab mustakhraj disandarkan kepada kitab sahihaini. Baik, kita masuk dalam fawaidul mustakhraj ala sahihaini. Apa faedah kitab mustakhraj? Jadi berdasarkan daripada kitab sahihaini, yang diambil daripada kitab sahihaini. Awalan, pertama adalah ini berdasarkan daripada Imam Asyuyuti yang di sebelum kitab Al-Tadrib. Jadi antaranya ialah pertama adalah mulu al-isnad, iaitu dapat tingginya sanad, ketinggian sanad. Kita sedia faham bahawa kitab Bukhari dan Muslim bahawa ketinggian sanad dia amat tinggi, maka tidak diragukan lagi, dan ditambah pula dengan jalur periwayatan daripada kitab mustakhraj. Yang kedua adalah menunjukkan ketinggian kesahihan yang lebih tinggi. Jadi di mana
dengan adanya penambahan lafaz-lafaz dan penyempurnaan dalam kitab hadis, maka bertambahlah ketinggian kesahihan yang lebih tinggi. Bertambah tinggi kesahihannya. Yang ketiga ialah lebih kuat, yang lebih tinggi ialah al-quwatu bil kasrati at-turuqi. Tambah banyaknya, tambah kuatnya, banyaknya jalur tersebut. Yang mana ia sangat bermanfaat apabila kita melakukan takhrij. Iaitu kita buat satu rujukan. Tak kala dapatnya ada hadis yang bertentangan, maka kita boleh banyaknya jalur untuk kita sebagai merujuk dan kita cek balik. Wallahu a'lam. الحمد لله أنها مناقشتنا للجزء الموضوع حال الصحة. أتمنى لكم جميعا فهما طيبا بما نقول لكم. هذا المراجع التي نستخدمها في مناقشة. Ini adalah kata daripada Profesor Dr. Buya Hamka. Biarpun seribu kapal tenggelam di tengah lautan, namun cita-cita manusia tidak pernah terpadam. Bolehlah faham sendiri. Syukran lakum. Ila liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.